Yang awal lah, saya matrikulasi tahun 87 di Sekolah Alam Syah. Tapi masa tu matrikulasi berbeza. Universiti yang handle matrikulasi, UKM, UIA. UIA dah ada matrikulasi masa tu. UM, USM. Universiti lain tak ada matrikulasi. USM matrikulasi dia sendiri, UKM sendiri, UM sendiri, UIA sendiri. Jadi masalah dia tak boleh cross lah. Pelajar UIA tak boleh masuk UKM kecuali ada surat menteri ke apa boleh masuk. Jadi UIA untuk UIA, UKM untuk UKM, UM untuk UM, USM untuk USM. Jadi banyak isu lah. Okay. Contohnya syllabus tak sama. Pelajar UKM matematiknya mungkin ada 2 subjek, teori dan amali. Tempat lain mungkin ada 1 subjek saja, teori. Ini bukan cakap pasal ADMET, ADMET itu pasal silam. Okey. Nanti kalau bertanya, kalau ada soalan, prepare soalan untuk saya tentang matematik, tanyalah. Okey. Jadi masa saya belajar dulu, saya seorang yang survive bidang matematik ni. Okay. Tapi saya galakkan kamu buat bidang matematik lah, kan, supaya kamu boleh mengenal dunia sebenar pendidikan universiti atau theoretical physics. Kalau cakap nak jadi doktor perubatan, tak apalah, masih right? Nak jadi doktor perubatan ke, nak jadi engineer ke apa, tak apalah, right? Atau nak buat sains komputer, tak ada masalah. Tapi kalau kamu nak mengenal dunia sebenar pendidikan universiti, kamu masuk bidang teori, maths, theoretical physics. Fizik pun sekarang dah banyak kendu. Einstein, teori Einstein tidak dikuliahkan, hanya Newton, masih Newton. Kejuruteraan memang Newton lah. Faham saya biasa sebut Newton. F sama dengan mg. Masuk G, masuk N, dapat F, selesai. Kalau kira N, F over G. Belit-belit sikit dan G nak dapat macam mana? Dapat juga. Tapi pembelajaran di universiti bukan macam tu. Kamu akan dapat gap yang sangat besar. Saya tak tahu UIA lah, standard UIA. Tapi UIA syllabus matematik dia kami yang design, UKM yang design. Jadi matematik dia agak berteori lah, amat berteori. Kalau UKM design, matematik dia amat berteori lah. Tapi kalau universiti lain design, susah sikit lah, kan, pejam mata. Second year belajar, third year paper first year pun tak habis-habis lagi. Bukan paper first year ada dekat third year macam tu. Bukannya saya kata paper first year tak habis sebab repeat ni perkara biasa lah department matematik. Tak repeat. Bukan belajar maths lah. Jadi buatlah ijazah dalam bidang matematik. Kamu friend dengan seorang anak murid saya yang ada di Melbourne, minggu lepas pergi ke Melbourne, penyapu sampah, kawan kan, mungkin Abu Rabiah, penyapu sampah, friend dengan dia. Dia akan cerita segala permasalahan atau kebaikan belajar matematik dan lain-lain. Okay, itu tak masuk paper lagi. Saya cuma nak motivate kamu atau demotivate kamu untuk belajar matematik. Matematik matrikulasi okey kan? Kalau okey pun belum tentu okey first year matematik. Dia jam yang tadi pun dalam Facebook saya masih debate tentang, ada orang ingat belajar kat universiti ni tambahan ADMET saja. ADMET tambah sikit, soalan susah sikit daripada ADMET. Jadi budak yang dapat A, B, ADMET ni tak ada masalah masuk matematik, department Jabatan Matematik. Saya kata bukan. Langit dan bumi. Langit dan bumi. Kami bertanya tentang kenapa R tidak konsisten. Tahu R? Real line. Kenapa R tidak konsisten? Dia bocor. Kenapa R bocor? Maksud R bocor. Kau belajar maths yang hebat ni. Mana ada maths tak bagus belajar masuk matrikulasi sains? Mana ada? Semua ADMET ni. Tahu R? Real line. R. Kan? Kenapa R bocor?
Siapa nak nampak? Tahu kenapa R bocor? Tahu sebab apa R bocor? Sebab tak payahlah R, ambil 0 dan 1 saja. Kita ambil simple yang boleh diimajinasikan, 0 dan 1 saja. Anda bayangkan 0 dan 1. Pendek je 0 dan 1. Kalau kamu lukis cantik, lebih pendek lah, lebih panjang lah sikit kan? Ada berapa banyak nombor yang bukan nombor di dalam 0 dan 1? Kan? Saya bagi nombor yang pertama yang bukan nombor. Kan? Soalan matrikulasi tak tanya ni, tak logik dia tanya kamu, bye-bye lah. Kalau kami tanya masa ni, saya ingat dimotivate langsung lah. Nombor yang pertama yang bukan nombor di antara sifar dan 1 adalah nombor yang paling kecil positif. Tapi apa dia? Bila nak habis? Ya, bila? Infinity itu berapa? Habis saya berceramah, kan? Kamu pun boleh berceramah dalam 5 tahun lagi kat sini, pun tak selesai. Apakah nombor yang paling kecil tetapi positif? Tak boleh takrif. Tak boleh takrif bukan nombor. Kan? Tak boleh takrif bukan nombor kan? Tak adalah, nombor yang pertama pun dah habis dah, ini bocor lah, 01. Maksudnya kalau kamu buat fizik sampai jawapan ke situ, kamu jatuh lah. Kan? Kalau X kamu sama dengan itu nombor tu, no definition. Kalau X sama dengan sifat, adalah definitionnya, kosong. Tapi kalau X sama dengan nombor yang pertama yang positif tetapi tidak menghampiri sifat, tak ada. Tak ada nombor ni, tak ada calculus. Newton pun give up. Newton give up, Lagrange give up. Lagrange give up, jatuh pada Einstein. Einstein boleh buat calculus yang lain. Itu yang kita tanya masa first year. First year atau second year. Subjek dia nama analisis. Jadi saya harap nanti ada. Sebab kalau saya bagi kuliah yang sama, ceramah yang sama dekat pelajar asasi pemata pintar, ramai yang masuk Jabatan Matematik. Saya harap ramai yang masuk Jabatan Matematik. Ada yang pelajar pemata pintar lagi kemari. Ada. Kadang-kadang dia masuk sana, dia rasa dalam hutan dia lagi kemari. Ada, tak ada. Ada pelajar yang sampai ke tahap pemilihan terakhir Olimpiad, International Mathematical Olympiad Malaysia. Ada. Yang masuk exam yang pertama, siapa? Olimpiad Malaysia bulan Mei atau bulan Jun. Ada yang masuk peperiksaan pertama, ada kan? Ada. Berapa markah agaknya? 95% kosong. Tak boleh jawab. Sebab apa? Dia out syllabus. Ini bukan soalan net. Okay. Jadi itu sebab saya syorkan kamu supaya belajar dalam bidang matematik bila kamu masuk ke universiti. Nanti kita jumpa lah, nanti saya ajar. Kalau kat UKM kamu masuk, kalau kamu masuk UKM saya ajar falsafah matematik. Belajar matematik semua sekali dan saya ajar falsafah. Kita kenapa kosong adalah nombor yang pertama dan nombor yang kedua adalah 1 dan tak ada nombor yang lain. Betul? Nombor ada 2 saja. 0, 1. Tak ada nombor lain. 2, 1 tambah 1. 3, 1 tambah 1 tambah 1. 10, 1, 10 kali tambah. So nombor ada 2 je, 1 dan 0. Agak je lah. 1/4, 1 tambah 1 tambah 1, 1 juga. Kalau benda tu diulang, maksudnya biarlah benda ni 1. Kan? 2, 1 ulang 2 kali. Itu yang saya kata di antara langit dengan bumi bidang matematik lah. Jadi itu tidak sepatutnya melenturkan semangat kamu untuk belajar matematik.
Dia sepatutnya menaikkan semangat kamu untuk belajar matematik. Sebab kamu bukan pelajar biasa yang sekali kena latih tupi terus give up. Tak logik. Okay? Pelajar yang boleh drive dengan baik. Okay? Itu tak ada soalan lah. Cukup mengelirukan lah. Tak ada soalan lah. Okay. Ya, jadi saya akan bercakap pasal tajuk yang diberi kepada saya, iaitu hubungan Islam dengan sains. Semua pelajar pun beragama Islam, Melayu. Okay. Jadi bab pengenalan. Bab pengenalan ada empat bahan saja yang saya cerita pasal kat sini, iaitu yang pertama pengenalan, yang kedua tajuknya itu renungan terhadap gerakan pengislaman sains, yang ketiga tentang punca sebenar memunculnya penyelidikan pengislaman sains, dan yang keempat cabaran dan strategi kepada mahasiswa-mahasiswi. Okey. Jadi apa dia sebenarnya hubungan di antara Islam dengan sains? 1000 tahun yang lepas, jawapan itu akan senang dijawab oleh Ibnu Sina ke Al-Biruni, Al-Ghazali atau siapa. 1000 tahun yang lepas, iaitu tahun 1000 Masihi. Akan senang. Okey. Sebab apa? Sebab dikala Al-Ghazali menjawab melalui tahafud al-falasifah. Tak ada jual kat luar. Kait tahafud al-falasifah, kecelaruan ahli falsafah. Okey. Itu buku yang ada terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam bahasa Melayu. Indonesia lagi banyak terjemahkan beberapa kali, dan yang asal dalam bahasa Arab, dan ada banyak English. Saya ingat dalam bahasa Yahudi pun ada, iaitu Latin pun ada. Okey. Ini paling popular, di antara yang paling popular di Eropah. Ada. Saya ingat selepas 100 tahun kematian Imam Ghazali, buku ini terus diterjemah ke bahasa Latin. Maksudnya orang di Jerman, Perancis mau baca. Apa masalahnya dengan falsafah ini? Masa itu tak ada bidang matematik. Orang tak kenal bidang matematik. Orang kenal aritmetik, geometri, logik. Jadi Al-Ghazali membantah. Jadi yang Al-Ghazali bantah itu adalah sebenarnya pemikiran sains pada zaman Greek melalui Al-Farabi dan Ibnu Sina. Ada 17, ada 20 tesis yang dia bantah. 17 tidak menjadikan seseorang itu lemah imannya kalau dia percaya pada benda itu. Maksudnya apa yang dikembangkan di Greek, tahu Greece yang negara yang bankrupt itu, sekarang nak recover balik, nak cuba keluar daripada EU. Kena baca politik juga ni. Okay. Greece, dia pergi sekali saja. Right? Plato tinggal di situ, Aristotle tinggal di situ, Alexander Zulkarnain negeri sebelah Macedonia. Okey. Bosnia sekitar situ, Albania sebelah dia negara Islam. Okey. Dan semua sejarah, kalau barat semua sejarah akan diletakkan kepada Greek. Bukan Greek Ipoh, bukan Greek Perak, kan? Itu Greek juga, tapi tak tahulah itu sejarah lain. Kenapa kita panggil yang itu Greek dan kat sana pun panggil Greek? Bahasanya alfa beta gamma tu lah yang kamu selalu pakai kan. Bila saya pergi sana, saya nampak macam banyak formula matematik. Sebab apa? Papan tanda semua alfa beta gamma. Banyak dia formula matematik. Saya cakap dengan pelajar matematik, banyak formula matematik. Oh, dia kata, nampak macam biasa di formula ni. Kan, katalah dia tulis pasar, katanya kan, dalam bahasa Greek kan. Alfa beta gamma. Pi, pa, alfa, pa, sigma, sa, alfa, rho. Pasar. Pasar. Jadi kita baca tu, dia nak tulis formula apa? Jadi kena twist akal baru boleh biasalah. Kan? Jadi Al-Ghazali membantah 20 tesis daripada Aristotle dan Plato dan semua suku sakat pemikir
Greek. Ingat, Greek tidak ada agama. Pemikir-pemikir di Greek, mereka tidak mendokong apa-apa agama kecuali yang seorang guru yang beragama Yahudi, macam Philo. Philo ikut kepada Aristotle, tetapi dia adalah seorang yang beragama Yahudi dan memasukkan falsafah Aristotle ke dalam ajaran Yahudi. Ini cerita lama lah, 2,300 tahun yang lepas. Okay? So Al-Ghazali membantah 20 tesis dan mengatakan 17 tidak akan menjatuhkan keimanan seorang Muslim. 3 akan menjatuhkan, 3 akan menjatuhkan keimanan seorang Muslim. Apa dia? Yang pertama, kepercayaan bahawa alam ini tidak ada asal dan tidak ada akhir. Ini teori apa? Teori apa? Fizik. Yang sekarang Stephen Hawking, kenal Stephen Hawking? Yang cripple itu. Teori dia yang terpenting adalah alam ini ada awal dan ada akhir. Itu tesis PhD dia. Kalau kamu tak percaya, kamu tengok cerita dia dalam YouTube tu. Yang dia lukis dengan kapur dekat tepi stesen seri kereta api tu. Dia tunjuk pada Penrose. Penrose adalah supervisor dia, seorang ahli matematik yang mengajar topologi. Dia kata kepada Penrose, sebenarnya Penrose menemui teori kemusnahan alam. Jadi dia reverse kemusnahan alam, reverse teori itu jadi munculnya alam. Itu tesis PhD dia yang dia buat dalam masa 3 atau 4 bulan. Selepas dia give up 2 tahun. Tak dapat tajuk. Bukan tak buat kerja, tak dapat tajuk tesis. Tesis dia adalah mesti satu pandangan yang baru untuk mencabar teori yang seluruhnya. Tesis di luar negara lah, tesis di Malaysia ni kutip daun tepi jalan je. Banyak daun kutip, lulus PhD. Ambil gambar masjid, cukup gambar masjid ke Kemboja, lulus PhD. Itu tesis kat Malaysia. Lepas tu jaja gambar masjid seluruh Malaysia, bagi ceramah. Tesis adalah pandangan yang baru. Kamu belum boleh lagi memberi pandangan baru kalau setakat matrikulasi. Tahu lah kalau dah ada 2-3 orang ni memang sentiasa nak kata pandangan baru tapi dia takut. So apa kawan-kawan yang lain nak kata kau ni istilah dia koyo. Saya pun gelak dah, apa istilah dia macam ni atau skema. Macam pandai dalam kelas. Asyik nak tanya soalan yang susah ngada-ngada. Ini normal. Masa saya mengajar, ada pelajar tulis surat kat saya. Dia kata, saya sebenarnya ada pandangan tapi saya tak berani sebab nanti kawan-kawan kata saya koyo. Kata apa dia? Masalah betul gitu. Jadi sekarang ni pengarah besar dekat kawan tu adalah ahli actuary, pengarah besar di Bank Negara. Hamidi Razak. Jadi kerja dia adalah menganalisa kewangan. Seorang pelajar lulusan Sains Actuary UKM. Banyak pandangan baru tapi dia tak berani sebab apa? Kawan kata dia mengada, pandai, mana-mandai, sesaja buat soalan dan tunjuk pandai. Sebenarnya orang yang cakap tu sebenarnya yang kalau dia bertanya memang dia sengaja-sengaja. Orang yang sengaja nak tanya soalan sebab nak menunjuk pandai, dia akan tanya soalan yang sama pada setiap masa. Sebab apa? Sebab dia tak boleh tanya pun sebenarnya. Dia tanya soalan yang sama. Kat kelas ni dia tanya soalan yang sama, kelas sebelah dia tanya soalan yang sama. Orang yang ikut dia kata, kau dia pun tanya soalan yang sama je. Relax lah, dia takut nak tunjuk pandai sikit lah. Orang yang pandai, dia akan tanya soalan yang berlainan bergantung kepada keadaan. Dia taklah suruh kamu jangan tanya soalan apa ni. Kamu galakkan kamu tanya soalan kan? Kalau kamu ada 20 orang dalam kelas, isyarah mengajar, kamu tanya soalan, betul ke kosong dengan satu nombor? 2 bukan nombor. 2 kewujudan yang dibayangi oleh 1. Betul ke? Cuma bicara kamu jawab lah. Kenapa Einstein mencabar teori Newton? Apa masalah dengan teori Newton? Semua okey. Prediction semua okey. Kenapa Einstein gada-gada untuk dapatkan teori yang baru? Apa masalahnya? Kenapa Hawking mahu mencabar Einstein? Dan tak setuju dengan Einstein, tak juga kembali setuju dengan Newton. Buat cerita lain. Apa beza tiga-tiga ni? Tanyalah. Kan perpustakaan besar,
untuk jawab semua tu kan. Kalau pensyarah tak boleh jawab, ada pustakaan sini kan. Banyak bukunya atau buku SPM fokus kan. Atau simpanan pasir, matematik, kimia, biologi kan. Nak lulus matrik, kamu jawab 10 tahun. Luluslah kamu. Macam tu lah masa saya belajar dulu. Nak lulus, dia kata jawab pasir 10 tahun. Kau lulus tak? Ya, saya ikut lah nak lulus. Tak tahu. Tak ada orang beritahu. Apa guna perpustakaan? Sebab masa SPM perpustakaan fokus pelangi. Masa SPM dululah. Masa matrikulasi tak adalah fokus. Mana ada buku pelangi untuk jawab soalan matrikulasi, mana ada. Dia pun puzzle. STP tak sama dengan matrikulasi silibus dia. Kan? Dia tanya soalan. Alam tidak ada awal dan tidak ada akhir. Hawking kemudian tidak setuju dengan PhD dia. Sebab ada nilai agama. Kalau alam ini bermula dan berakhir. Bukan saya kata Hawking ini sebab agama Islam. Atau teori dia sama dengan mana-mana ayat Quran. Saya tak kata itu tak mampu. Hawking tidak setuju. So dia kembali kepada teori yang sama seperti yang dibantah oleh Al-Ghazali. Alam tidak bermula dan tidak berakhir. Dalam 2-3 hari ini Facebook mengeluarkan balik semula penemuan yang baru dan mengatakan alam ini tidak ada awal dan tidak ada akhir. Banyak juga ahli fizik di Malaysia ni yang Muslim yang setuju. Masuk kawan saya pensyarah yang tak pernah setuju. Masalahnya kalau tak pernah setuju, macam mana nak bantah secara matematik dan fizik? Bantahan yang kedua Al-Ghazali, Tuhan tidak mengetahui perkara yang kecil-kecil. Ini. Sebab di zaman Greek dia tak ada agama, dia tak percaya Tuhan lah. Tapi dia percaya kepada suatu kewujudan yang sangat hebat. Namun Aristotle kata yang itu sebenarnya tidak tahu pun tentang perkara yang kecil-kecil. Contohnya kalau kita simpan jarum, sisipkan jarum dia letak di dekat baju kita, Tuhan tak tahu. Bukan Tuhan lah, dia kata benda tu tak tahu. Dia tak ada agama kan, dia tak kata Tuhan. Jadi bila Aristotle bukunya diterjemah ke bahasa Arab, orang Islam membaca, banyak juga ahli falsafah Muslim percaya kepada ini dan berhujah untuk mempertahankan. Al-Ghazali membantah. Al-Ghazali kata Tuhan tahu seluruhnya, termasuk yang kecil-kecil. Yang sebelum kamu wujud pun dia tahu, sebelum dunia ini wujud pun dia tahu. Apakah masa sebelum wujud di dunia? Adakah masa ini dikira semasa wujud di dunia? Itu susah juga nak buat eksperimen itu. Macam mana nak buat eksperimen tu? Macam mana kamu nak buat eksperimen menunjukkan bahawa masa ni dia start berdetik bila sahaja wujudnya alam ini sama. Bila kamu nak buat eksperimen? Macam mana nak buat eksperimen? Mana makmal yang boleh buat? Tak logik. Kalau masa kemudian alam baru wujud dan masa kemudian kamu boleh tunjukkan, dan kamu ada teori yang lain. Taklah masa merupakan dimensi yang keempat kepada ruang. X, Y, Z, T. Kan teori Einstein kan, X, Y, Z. X, Y, Z apa? Dekat Cartesian, ruang. X, Y, Z. Z, X, Y. T, bawah T. So T, time, masa. Tindakan dia adalah sama seperti X, Y, Z. Dia juga adalah ruang. Masa juga adalah ruang. Apa dia masa? Semenjak daripada Plato sampai sekarang belum boleh jawab apa dia masa. Einstein cuma kata masa adalah ruang. Sama tindakan dia. So kalau masa ruang, ya. Masa adalah plate. Maksudnya kamu boleh slide atas masa. Boleh buat slide. Kamu boleh move atas masa. 1 jam, 2 jam, 3 jam kamu boleh tanpa masa bergerak. Kamu bergerak atas masa. Bukan semua teori Einstein. Masa saya matrikulasi itu adalah seorang kawan yang expert teori Einstein. Masa dia cerita kami menganga je lah.
Doktor ke Mahdi, nama dia Mahdi. Doktor kan. Jadi ke doktor yang tak nak mengajar, tak nak praktis. Kata, Lino kata, aku silap betul lah. Apa Mahdi? Aku silap betul. Patutnya aku ikut engkau, aku buat matematik. Buat medical ni, dia kata. Senang sangat lah. Kau dengar orang yang lulus medik selama 6 tahun, kantoi satu tahun kat Scotland, the best medical school Europe, dia boleh kata medik ni sebenarnya senang. Aku give up betul. Jadi kau nak buat apa? Aku nak buat rumah lah. Dia buat rumah. Sekarang saya dengar dia dekat Australia buat rumah. Buat rumah lah, jual rumah. Buat rumah banyak, jual pada orang kan. Tapi dia sertifikat doktor. Jadi ada beza di antara menghafal, latih tubi, memaham, mengkritik, memberi pandangan. Ada beza. Kamu kena harness ni, kena kukuh kepada diri kamu. Kena banyak membaca lah. Habiskan buku tadi tu, dia jual kat luar tu. Kan? Kalau saya macam masa kamu dulu, habis ke buku tu, duit dia tak ada. Hutang lah, siap lah dia. Dia boleh hutang lah, boleh hutang tak boleh hutang lah. 3 tahun lagi tu bayar. Sebab mesti membaca, sebab ada persoalan. Nombor aja ada 2. Ya betul. Ada lubang. Infinite lubang. Di antara 0 dengan 1, bocor melambat-lambat. Jadi kalau buat fizik, jatuh saja. Okay. So bantahan yang ketiga, Al-Quran adalah kalam Tuhan. Sebab Greek mengatakan melalui teori logos, perkara-perkara yang kudus ini, macam Yahudi masa zaman itu ada Taurat, dia kata itu bukan, itu sebenarnya Rabai yang buat, kata saja Tuhan yang Taurat itu Tuhan yang sebut, sebenarnya Rabai yang buat. Ulama kepada Yahudi yang tulis, lepas tu ajar kepada orang. Jadi bila masuk pada Islam, dia jadi Al-Quran lah atau Injil. Taurat masih relevan. Taurat, Injil, Al-Quran, tiga-tiga tu diklaim bukan datang daripada Tuhan. So Al-Ghazali kata itu salah, dan dia mengeluarkan hujah. Bacalah buku kan? Baca buku. Sangat susah lah sikit. Siapa yang kata Al-Ghazali itu bukan ahli falsafah, memang pelik lah. Jadi itu adalah bantahan falsafah Al-Ghazali yang paling hebat. Sehingga kan ada orang kata dia melenyapkan keseluruhan pengajian falsafah di dunia Islam. Sebenarnya di Baghdad habis lenyap semua. Pindah ke Iran, pindah ke India, pindah ke Turki dan pindah ke tempat lain. Lepas itu pun Mongol datang melanggar. Habis beribu pemikir Muslim dibunuh dalam campak ke sungai, merah darah. Sungai itu bertukar menjadi darah. Lepas itu 1200 Mongol melanggar. Okay? Jadi itu cerita 1000 tahun yang lepas. 1000 tahun kemudian kita berada di sini. Sebab 400 selepas tahun 1000 itu, pemikir-pemikir Islam sudah relax. Sudah relax. Tahu relax maksudnya apa? Tidak lagi mahu menghasilkan hal-hal yang baru dalam hal keilmuan. Ini relax. Kalau Malaysia, pensyarah-pensyarah memang relax. Memang relax. Dia boleh baca. Kuliah buku apa? Kalau pensyarah very particular, kuliah pukul berapa, maksudnya dia memang nak datang waktu kuliah. Kuliah pukul berapa, sampai pukul berapa, tak pun dia pula bertanya berpanjang. Kuliah bila? Memang relax. Okay, banyak, kalau kat UKM tu banyak yang berniaga tanah, yang beli tanah belakang tu jual, pecah-pecah-pecah, buat banglo jual kat kawan. Niaga rumah, beli rumah banyak jual, untung. Kereta tak tahu lah, kereta sampai 2-3 biji, padahal dia mana seorang. Ini masalah. Jadi kalau kamu menoreh getah, kerja kamu adalah menoreh getah.
Kalau kamu pensyarah, kerja kamu adalah menyelidik dan memberi syarahan, bukan meniaga. Kalau kamu medical doctor, tugas kamu adalah merawat sakit fizikal, sakit mental. Kalau kamu alim ulama, tugas kamu adalah melaksanakan hukum Islam di dalam masyarakat. Bolehlah mereka tak. Jadi kerja hakiki adalah melaksanakan hukum Islam di dalam masyarakat. Jadi kalau kamu pegawai polis, menjaga keselamatan diri, haknya. Janganlah pegawai polis kata, saya nak pergi sawah ni. Ini bukan tugas saya ni. Saya dengan orang ni. Lalas semua ke lepak kat kafe. Takkan. Ini masalah paling besar. Okey, 1000 tahun kemudian atau bukan 400 tahun selepas zaman Al-Ghazali atau 500 tahun selepas Al-Ghazali, pemikir-pemikir Islam, Muslim tidak lagi mahu menghasilkan sesuatu yang baru di dalam dunia keilmuan. Itu sebab kalau kamu membaca kitab-kitab lama, dia akan tulis syarah atas syarah atas syarah atas syarah atas syarah atas syarah, 10 kali syarah. Syarah atas syarah ni apa? Memperincikan detail sehingga koma dan titik pun didebatkan. Ini tak ada koma kat sini. Satu bab dalam manuskrip ni tak ada koma. Terlupa baris 5 perenggan. Bahas terlupa baris. Ini Mak Saleh panggil hair splitting. Gambut yang bercabang. Itu dia punya metafora. Benda-benda yang di hujung, cabang-cabang semua, perkara pokok tidak diselesaikan. Okay? Itu satu. Yang kedua, banyak daripada pemikir-pemikir Muslim berpindah ke negara Barat, bekerja untuk Kristian Barat. Kalau boleh tahu, ketika Vasco da Gama datang ke sini, muallim dia siapa? Ketika Vasco da Gama datang ke Melaka, meninjau-ninjau Melaka, kalau dia boleh beli kelapa ke apa. Siapakah yang menunjuk jalan kepada kapal Vasco da Gama sampai ke Melaka? Dia seorang Muslim. Dia dibayar oleh Vasco da Gama untuk bawa dia sampai ke Melaka, dia nak tengok. Itu 1498. 13 tahun kemudian Melaka tumbang kepada Portugis. Intayan yang pertama 1498. Nah, pemandu kapal dia adalah seorang Muslim yang bekerja kepada Vasco da Gama. Kenapa dia tak bekerja kepada Al-Fatih? Siapa yang hebat-hebat sangat lah kata. Sebab sudah ada kongkongan kepada ilmuwan. Macam sekarang lah kan, 300 orang suruh yes, mesti setuju kepada satu perkara tadi. Macam tu. Jadi mana boleh kamu baca ada PhD berbalun-balun, anda kena setuju kepada pandangan yang tak apa-apa. Mana boleh, mesti speak. Kan menuntut ilmu ni, dia mempertahankan kebenaran. Kan? Habis. Kalau kamu tidak boleh mempertahankan kebenaran, buat apa kamu menuntut ilmu? Pastilah. So, ribuan orang selepas daripada tahun 1500 di dalam dunia Islam tidak boleh mempertahankan kata-kata dia. Okay? Lebih awal daripada itu pun, contohnya As-Surawardi, dihukum bunuh. Surawardi Al-Maktul, sahabat baik kepada putera Saladin. Saladin kata, nyebok saja untuk cerita teori baru, aku nak pergi menakluk Jerusalem. Dia sibuk nak cerita kepada anak dia tentang teori cahaya, bahawa semua benda ni boleh dijelaskan dengan cahaya. Bacalah Surawardi Al-Maktul. Buku dia Hikmat Al-Ishraq, Hikmatul Ishraq, pengetahuan tentang cahaya Ishraq. Boleh tebal 400 muka surat bahasa Arab.
ada terjemahan Inggeris. Bacalah. Pada tahun 1100 dia mengusulkan teori yang baru, melepasi kepada teori-teori yang lama, Asy'ari, Al-Ghazali, melepasi. Orang itu tak sebelah sebab dia kata, wah dia bapa Syiah. Itu masalah. Dalam pengetahuan ni kita menerima pengetahuan itu. Kalau dia bapa Syiah, buat apa kita baca Newton? Itu bapa Kristian. Apa cerita pasal teorem Pythagoras? Lagi tak guna. Cantik yang kamu lukis teorem Pythagoras, ABC. Kita suruh sama Nabi ke? Tak boleh lah. Jadi pemikiran orang itu, apa sebenarnya yang dia progres dalam keilmuan, itu yang dinilai. Kan? Yang orang yang tak nak cerita pasal benda tu, dia tak perlu fikir. Dia lah hal dia. Okay? Jadi kemudian 600 tahun tamadun Islam menjadi gelap. Gelap ini bukan tak lampu lah, lampu banyak. Cegah macam ni ha. Kalau pergi Baghdad saya rasa tahun 1700 lampu banyak, tak ada masalah. Masa mereka serang Saddam Hussein pun lampu banyak ke Baghdad, tak ada masalah. Tapi akal tidak ada. Okay. Dia sama seperti cerita Singapura dilanda tornado. Budak yang pandai pun orang boleh kata ini bahaya tuanku, nanti bila dia besar tu dia ambil alih tata tuanku, elok kita bunuh dia ni. Jadi macam tu. Budak tu pandai menyelamatkan Singapura kan. Kenapa todak tu nak langgar Singapura? Mungkin ada tsunami tu sebab dia keluar. Boleh jelaskan secara saintifik kenapa todak tu nak keluar. Takkan logik todak tu berfikir dan kemudian nak bunuh orang kan? Tak ada. Misalnya satu fenomena tsunami ke whatever yang menjadikan ikan ni keluar, dan yang orang kan secara kebetulan ada di tepi pantai tu, mati kan tak patut. Tapi budak tu berfikir untuk letak benteng pisang. So todak tu ditangkap oleh itu dan kemudian dia dikatakan pandai. So bunuh dia. Ikat batu pada dia, tenggelamkan ke laut. Tidak sungguh. Di zaman dulu, mulai daripada tahun 1400, di dalam tamadun Islam itulah yang berlaku. Orang pandai semua dicengkam. So mereka lari bekerja untuk barat. Jadi kalau kamu melihat bagaimana pesatnya keilmuan di barat, kamu akan semak manuskrip mereka, kamu akan puzzle melihat kenapa dia dibagi syarahan ke Oxford. Bahasa ilmu di Oxford dan Cambridge masa itu adalah bahasa Arab, bukan bahasa Latin. Sebab apa? Pensyarah semua Arab. Bahasa Arab sebagai bahasa ilmu di Eropah ni hanya berakhir dalam tahun 1800, baru diganti oleh bahasa Latin. Sebab pensyarah semua bahasa Arab. Banyak ilmuwan di Eropah yang tak boleh berbahasa Latin dan berbahasa Jerman, dia pandai bahasa Arab. Sebab apa dia terima ilmu dalam bahasa Arab? Pensyarah semua Arab. Arab Parsi. Okay, sampai sekarang Baratlah yang mengambil alih pengetahuan daripada tampuk tamadun Islam. So mereka buat sekali lagi proses penterjemahan. Okay? Jadi Barat ni sebenarnya bukanlah hebat sangat. Dia hebat selepas dia kata apa? Selepas Al-Quran yang pertama diterjemah ke bahasa Latin tahun 1100 Masihi oleh seorang ahli matematik. Kenapa ahli matematik terjemah Al-Quran? Itu sebab saya suruh kamu masuk jabatan matematik. Okey. Selepas dia menterjemah, orang yang sama menterjemah kitab Al-Khwarizmi, Al-Jab wa Al-Mukabalah. Orang yang sama menterjemah Al-Quran ke bahasa Latin. Eropah mengatakan sekarang kita akan mengambil alih tampuk keilmuan daripada orang Islam. Jadi Al-Quran adalah penanda dia. Selepas diterjemah ke bahasa Latin, mereka boleh membaca. Mereka kata semuanya ada di sini, kita baca sekarang. Dan semua manuskrip Arab diterjemah ke bahasa Latin. Bukan setakat ribuan, ratusan, puluh ribu, jutaan manuskrip diterjemah ke bahasa Latin. Eropah
kemudian tahu manusia yang bernama Aristotle melalui manuskrip Arab. Eropah baru tahu siapa Plato menurut manuskrip Arab. Mereka tahu macam mana nak buat Injil melalui konsep Oboh Al-Jazari. Mereka tahu apa dia teori optik, boleh buat cermin mata melalui teori Al-Haytham. Mereka boleh buat teleskop, lambat mereka buat teleskop, tunggu Galileo. Sebab orang Islam dah buat tahun 1400 dah. Putera Raja itu, saya lupa Putera Raja siapa nama dia, selalu buat jadual matahari turun naik tu. Dia Turkmenistan atau Uzbekistan, bukan Arab. Saya lupa. Saya bukan orang Muslim ni. Okay. Dan banyak lagi lah. Mereka tahu tentang melukis peta. Sebab orang yang pertama melukis peta adalah Al-Idrisi tahun 900 Masihi. Orang yang pertama di Eropah melukis, bukan melukis peta, melukis globe. Globe. Bumi ini dah 3 dimensi, sfera. Mercator namanya. Okay. Itu yang ada di Jerman, universiti nama Gerhard Mercator. Dia itulah Mercator. Orang yang pertama melukis globe. Okay. Dulu orang tak tahu, orang ingat kita bukan keliling dunia dulu. Orang yang pertama mengelilingi dunia siapa? Siapa orang pertama mengelilingi dunia? Siapa? Tahu tak tahu? Ibnu Battuta memang sampai ke China lah, tapi dia ikut jalan balik. Dia tak tahu apa belakang sana. Orang yang pertama mengelilingi dunia nama dia Panglima Awang. Tak percaya? Tak percaya? Ini bukan saya cakap, bukan saya buat cerita. Ini orang Eropah cakap. Manusia yang pertama mengelilingi dunia, maksudnya apa? Dia start dekat Melaka, dia jalan pergi Eropah, dia ikut jalan belakang, timbul dekat Brazil, cross ke bawah, naik balik semula, pergi kat Filipina, turun ke Melaka. Nama dia Panglima Awang. Novel dia yang tajuk Panglima Awang. Nama Portugis dia Henrique the Black. Henrique the Black, budak hitam. Henrique budak awang. Awal. Kalau kat belakang ni awang, itu maksudnya budak kecil. Orang Melayu hitam lah. Budak kecil. Dia bekerja, ini masalah sejarah lah. Sama ada dia bekerja dengan Magellan atau dia dijadikan hamba abdi kepada Magellan. Dialah yang menunjuk jalan kepada Magellan, mengikut jalan sana, jalan belakang. Sebab apa dia tak nak ikut jalan sini? Magellan berlayar pada tahun 1520. Dia amat takut kalau berjumpa dengan kapal Arab. Kapal Arab akan tembak dia, pasti dia. Jadi ikut jalan belakang, Arab tak ikut. Atlantik. Pelayaran merentasi Atlantik yang pertama berjaya adalah yang jumpa mereka lah, tapi dia patah balik. Yang pertama berjaya dan kemudian mengelilingi ke sebelah sini, Pasifik, dan sampai ke sini adalah kapal Magellan. Rekod kapal Magellan nama dia Antonio Pigafetta. Dia meninggalkan sebuah manuskrip yang di dalam manuskrip itu ada 2 kamus, Melayu Latin, Filipina Latin. Cek dalam internet, Antonio Pigafetta. Kamus Melaka Latin, kamus Filipino Latin. Mindanao sebenarnya, Mindanao Latin. Magellan mati. Yang selamat Pigafetta dengan Panglima Awang. Sebab apa? Sebab yang bunuh Magellan adalah Lapu-Lapu. Pahlawan Mindanao, nama dia macam nama bahasa Melayu lah. Bangkit,
bangun, tidur, jaga. Dan pergi sana saya tanya, "Sir, what your name? What is the meaning of your name?" Bangkit. Okey. Lepas tu tanya, "Sir, what is the meaning of your name?" Sederhana. Sederhana. Kata, "In between." Okey, sederhana. Okey. Saya nak uji sama ada dia tahu bahasa Melayu tidak. Dia bahasa Melayu dah lost, dia bahasa Tagalog dia tahu lah. Jadi kita takkan nak cakap Melayu ke dia. Tapi perkataan nama dia adalah Melayu. Sederhana, bangkit, bangun, jaga, sedia. Nama biasa. Biasa. Kasturi. Durian tak adalah. Tak jumpa lagi lah. Kira ada jumpa kemudian kan. Dekat Mindanao, saya pergi sekali, cukup menakutkan. Sebab apa? Pelajar perempuan ni dalam jaket dia senapang semua. Sebab negara tu perang, zon tu zon peperangan. Jadi semua orang mesti protect diri dia. Jadi kalau nak pergi conference macam ni, kat luar tu satu meja senapang api, machine gun, semua automatic rifle. Lepas tu kau tengok siapa yang sebenarnya pegang. Tengok pelajar perempuan. Yang betul. Yang lelaki bawa dia habis tu automatik. Tapi sebab perempuan ni pakai jubah kan, jadi automatik dia boleh sorokkan ke mana-mana tu. Machine gun. Dia beli $2-3,000 je. Beli dekat negara perang. Nama dia Bangkit Bangun. Nama Melayu yang original. Okey, jadi selepas daripada kelemahan tamadun Islam itu, sekarang kita berdepan dengan masalah yang paling besar, iaitu masuknya pengetahuan barat yang kita kata secular modern, tanpa kita boleh tapis langsung. Tidak boleh tapis. Ya. Bukanlah semua buku matematik yang ada di perpustakaan di UKM yang paling banyak perpustakaan. Cari satu sebutan tentang agama, Nabi, Tuhan, kalau ada dalam tu. Tolak buku sejarah dan buku falsafah. Maksudnya buku matematik. Bukalah. Takkan ada. Very secular. Walaupun kepada agama Kristian dan kepada agama Yahudi, tidak kamu akan jumpa. Fizik takkan ada. Setiap kali dia cenderung kepada keagamaan, persatuan dia akan kata, kamu sudah menyeleweng. Kamu mesti kekal menjadi seorang yang sekular. Kalau kamu nak beragama pun, kamu pergilah semayang-semayang macam tu. Tapi kamu punya ni mesti sekular. Jadi dry. Ilmu menjadi kering. Bukalah. Kamu start biologi dengan apa? Cosmic soup. Kamu start belajar biologi kamu dengan cosmic soup. Ada pot. Semua ingredient kehidupan ada dalam pot itu. Lepas tu ada api ke bawah. Api itu datang dari mana? Api itu datang daripada ingredient tu. Habis macam mana api tu ada? Nanti siapa nak masak? Pot ni datang dibuat daripada apa? Sebab ingredient tu asas kepada kehidupan. Jadi mestilah pot tu sebahagian daripada kehidupan. Jadi pot tu macam mana ada je? Takkan orang masak bodoh macam tu je. Ada api dan ada pot. Cosmic soup. Kalau kamu tanya soalan kepada pensyarah, dia akan jawab, kamu ikut je lah. Saya tak tanya dalam final. Saya dulu tanya, Prof, apa dia? Mana ada? Macam mana api tu? Api tu sepatutnya datang 2-3 evolusi daripada, mungkin ada batu terketuk-ketuk kan. Bila dah jadi batu terketuk-ketuk, keluar api. Okey lah. Tapi tu evolve jauh. Daripada tu nak jadi batu pun berapa juta tahun tu nak sampai batu. Bagi batu tu meletak laga-laga, okey lah. Jadi api. Tapi api tu dah ada, masak. Tak keluar formula ni. Jadi biologi dan sebenarnya hampir seluruh bidang sains sebenarnya adalah mempertahankan evolusi.
pertahankan evolusi. Kalau kamu attack evolusi dekat England, kamu masuk penjara. Jadi tidak apalah. Masalahnya adalah untuk orang yang beragama, dia boleh attack, tapi dia tidak boleh menghasilkan suatu teori yang lawan kepada evolusi. Itu masalah. Orang yang dalam bidang evolusi pun dia attack, tapi dia tidak boleh menghasilkan satu teori. Teori ini maksudnya teori matematik yang boleh melawan teori evolusi. Teori evolusi pun dah berevolusi. Ada banyak matematik dalam dia. Dia jadi satu bidang yang sangat khusus. Statistik dan teori keberangkalian dan mantik adalah yang paling dominan dalam dia. Malangnya, kebanyakan ahli biologi di Malaysia tidak minat kepada idea-idea agama dan sains, agama dan biologi. Jadi kami tidak boleh dalam persatuan mendapat orang yang buat benda itu. Kami sebagai, saya macam ahli matematik, tak bolehlah kena-kena buat kerja tu. Kerja hakiki saya ada. Kan, bolehlah kacau-kacau kalau ada masa kan. Jadi bila kita diserang dengan kerap oleh keilmuan barat ini yang kita sendiri selalu kata sekular barat, etis, kita bukan main lagi cakap. Tapi lepas tu jawab handphone. Dia orang lah yang buat. Kamu main lagi papal. Dia orang lah yang buat. Yang kamu kata sekular, etis, kan? Kadang-kadang keluar Yahudi pun sekali. Yahudi pun kena. Yahudi lah yang buat semua sistem keselamatan ni. Kalau kamu simpan sesuatu yang berharga, kamu tutup dengan satu kod tertentu. Dia orang lah yang buat teori dia. Kita duk maki dia. Kita boleh buat apa? Tak ada pakai kod tin susu tu. Oh, banyak tin susu nak buat ini. Call mak kamu nak call balik kampung, kat telefon tin susu kan. Call, kena nadal, tintin. Kalau kali sampai. Buatlah. Tapi orang tak yang buat. Tapi kita dengan arrogant yang menolak. Tapi kita lah yang memakai. Ini masalah paling besar. Kalau menolak dan membahaskan satu benda yang lebih baik atau sama baik, buruk pun tak apalah. Kurangnya ada benda. Tak apa. Ini tak nolak bodoh macam tu. Oh, ini buatan dia. Itu takkan gunakan. Kita tanya ustaz lagi. Saya nak ambil ketubang. Ketubang siapa yang buat? Tak apa. Dia tak apa. Dia orang bekerja untuk kita. Otak dia. Mana boleh kamu apa harga diri? Pada harga diri. Kan? Pada harga diri. Tak ada harga diri langsung. Jadi ialah tak boleh cakap kepada orang biasa. Intelektual, ilmuwan Muslim yang mesti bekerja. Kalau tidak, macam mana? Dia tolaklah semua benda-benda tu. Jadi, tapi kalau saintis bersih buat benda yang macam tu, memang teruk dah kena lah. Saintis yang patut faham tentang perkara ini kan? Jadi, itu sebab pada tahun 1977 gerakan pengislaman sains dan teknologi. Saya akan pakai words. Dia sebenarnya Islamization of knowledge. Seperti yang Kamal Hassan cakap pula. Atau dia tukar kata Islamization, buat bola tu. Seperti dia cakap pula, saya tak suka apa dia cakap pula. Tapi Islamization of knowledge. Tapi saya tukar knowledge tu kepada Islamization of science and technology. Sebab yang di dunia ini, yang buat bidang ini, boleh bilang dengan sebelah tangan. Bukan boleh bilang dengan 50 tangan, sebelah tangan. Yang tahu macam mana proses dia dan begitu sukar untuk menghasilkan dia. Boleh bilang dengan sebelah tangan. Dalam bidang sains dan teknologi. Syed Hussein Nas, first degree theoretical physics, second degree alam sekitar, third PhD degree apa? Islamic philosophy. Profesor Osman Bakar, first degree mathematics, masters mathematics, third Islamic philosophy. Okay? Saya tak pernah ada degree dalam falsafah. Saya first degree mathematics, second degree mathematics, third degree mathematics. Profesor Syahrir, first degree mathematics, second degree mathematics, third degree quantum mechanics. Bukan yang ada gambar lukis buah tu di luar tu.
Okay? Jadi yang kebanyakan orang terlatih dalam bidang ini, kebanyakan mereka adalah yang sepatutnya faham tentang apakah sebenarnya teori barat yang melanda Muslim. Dan kita memang terkapai-kapai nak cerita pasal internet, macam internet. Ada jawapan. Bukan jawapan bila buka komputer ada orang macam mengaji. Itu bukan jawapan. Itu bukan jawapan. Okay? Jawapan dia adalah, bolehkah kita membuat sistem jaringan yang baru dengan segala sistem keselamatan? Nak faham sistem jaringan saja pening kepala. Itu sebab mesti belajar sains komputer. Teras. Sains komputer ada dua, hard dengan soft. Faham apa saya cakap? Hard apa? Hard buat komputer. Okay? Hardware buat komputer, software buat program komputer. Belajar komputer tidak ada dalam ini. Dua ini. Namun hardware tidak pernah dipakai di Malaysia ni ada pakarnya. Software boleh hilang dengan 10 jari. Yang lain semua main-main. This is susunan kedudukan di sekolah. Susun sistem gaji pelajar, sistem gaji pensyarah-pensyarah UIA. Itu bukan thesis. Itu susun semula. Kamu nak jual durian dengan kulit atau nak jual durian isi saja? Ini just the same. Okay. Ada beza. Kalau kamu nampak beza dia, payahlah tu. Kalau kamu beli sebuah durian, apa sebenarnya matlamat kamu? Bukan biji ya. Makan isi durian, buang bijinya. Kecuali kamu nak makan biji itu lagi. Kulit kamu tidak pernah makan. Saya tak tahu ada orang makan kulit. So menjual durian dengan kulit, menjual durian dengan isi, sama saja. Sebab kamu nak makan isinya. So matlamat dia adalah sama. Agaknya. Atau kamu bising, saya tak nak beli durian ni. Sebab apa? Sebab duri dia 2,000 lebih. Kenapa kamu nak beli sebelah ni? Duri dia 1,000 lebih. Hilang duri. Very mathematical lah. Seorang ahli matematik beli durian kan. Saya nak durian yang duri dia 2,315. Nak kira. Ni durian je. Okey, RM5. Kira je saja 10 jam. Very mathematical lah. Tapi itu masalah matematik lah. Yang orang matematik suka tanya, adakah buah manggis ni ulas dia sama dengan dalam sebelah? Betul, senang jawab kan. Sebab manggis buah yang paling pintar di dunia kan. Buah yang paling pintar dia paling bodoh. Buah mah. Sebab dia memberitahu berapa banyak ulas dalam dia. Jadi kalau kamu nak, saya nak buah manggis yang ulasnya 7 saja. Okey lah, ulas 7, ulas 6, 5. Kenapa kamu longgok macam ni? Sebab ni 6, 5, 6, 7, 8. 8 jarang ada, 4 jarang ada. Kalau makan satu pokok manggis dalam seminggu, 4 jarang ada, 8 jarang ada. Kalau kamu jumpa, wah itu kesilapan genetik lah agaknya pada buah manggis, pokok manggis ada di mana-mana rosak. 5 jarang juga, tapi 5 ada. 5, 6, 7 banyak. 8 jarang. Macam bunga. Semua bunga di dunia ini, kelopak dia ganjil. Ini teori matematik. Semua bunga di dunia ini, kelopak dia ganjil. Dan bukan sebarang ganjil. Tak boleh dia kata, oh ganjil dia 33, tak ada. Ada lah ganjil. Kalau bunga ni 17, 15, 13. Kalau bunga ni 7, 9, 11. Jarang dia cross. Ini universal apa namanya, ratio. Aristotle pun tahu begini dan Plato pun. Okay? Jadi benda-benda macam itulah. Saya ada masa lebih kurang setengah jam. Jadi bila dia bombat kepada kita, kita kena defend lah. Sebab kita ada agama,
Ada nilai yang cukup banyak, nilai kemelayuan, keislaman yang cukup banyak. Tapi bila bab ilmu, kita menjadi seperti daun-daun kering atau buih di lautan. Dia hempas sekali, lantak. Kamu ada peduli buih-buih di lautan. Bila ombak menghempas, kamu ada peduli buih tu. Peduli apa? Lantak dia. Kita nak tengok ombak. Daun kering, kadang kita peduli. Sapu sampah bakar pula. Dia tidak ada. Puluhan ribu, ratusan ribu mahasiswa lulus dari UKM, UM, entah apa M tu. Tapi satu tesis pun tidak bermanfaat. Ribuan masters lulus dekat UKM. 20% daripada pelajar UKM adalah masters dan PhD. Ribuan setiap tahun. Satu tesis pun tidak bermanfaat kepada masyarakat. Belum lagi menyanggah barat. Manfaat kepada masyarakat saja. Kan? Mengatasi banjir di Kelantan Saban tahun. Mengatasi denggi yang di Bandar Baru Bangi 100 meter saja daripada UKM. Tak selesai-selesai. Nyamuk yang kecil, tak ada saintis yang cuba faham nyamuk ni sebenarnya apa bisa sangat. Tak, orang tak kisah. Sampah merata-rata. Kalau lepas pasar malam tu tak usah cerita lah sampah. 3 tan sampah dalam Bandar Baru Bangi. Cuma rekod saja dibuat 3 tan. Nanti adalah orang ambil tu